Terima kasih Tija. Okay, sorry guys, cikgu ingatkan tak perlu record, tapi ada yang nak record, okay, cikgu record lah Okay. Okay, so apakah yang dipopularkan dalam karya ini? Adakah tentang sistem republik atau raja berkuasa mutlak? Raja berkuasa mutlak tak mungkin. Kan, tak mungkin sebab dia orang yang jatuhkan sistem raja ini. Kemudian adakah demokrasi berparlimen? Atau adakah prinsip raja berperlembagaan? Yang mana satu? So kalau kita fikir sistem republik itu sejak daripada zaman tamadun Rom lagi. Mana ada? Kan? So sistem republik kita boleh buang, raja berkuasa mutlak kita boleh buang. So tinggallah demokrasi berparlimen dan juga prinsip raja berperlembagaan. So yang mana satu? Jadi kalau kita lihat di sini, okay, kita boleh memilih jawapan yang paling hampir adalah yang itu. Okay, yang mana satu? Di antara dua tu. Demokrasi berparlimen atau prinsip raja berperlembagaan. Tapi nak bagi tahu hint dia adalah kita tengok dia daripada mana? John Locke dan Bill of Rights. So kalau Bill of Rights ini semua datang daripada revolusi keagungan di England. So kalau di England dia utamakan yang mana? Pilih. Okay. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okay. Soalan yang ke-8 masih lagi dalam bab 2. Kemuncak revolusi Amerika pada tahun 1776 ialah menentang apa? Allah, ini soalan senang sangat. Ini soalan senang sangat. Kamu masih ingat lagi kan? Revolusi Amerika mereka menentang apa? Okey, adakah menentang golongan raja? Amerika ada raja meh? Amerika ada raja. Okey. Adakah menentang Raja Louis? Okey, Raja Louis ni bukan kat Perancis ke? Raja Louis kat Perancis, apa kaitan dengan Amerika? Okey. Kemudian penjajahan British. Mungkin. Dan golongan bangsawan. Bila kita fikir balik, Amerika ada golongan bangsawan ke? Kalau golongan bangsawan bermakna dia ada juga golongan raja. Ada tak? Jadi persoalan di situ. Daripada situ kamu tahu bahawa okey, nombor 8 jawapannya confirm ini. Confirm ini. Ini memang jelas lagi nyata. Okey. Ingat gunakan teknik first impression. Dah tanda situ tak payah ubah-ubah. Ini kan kau ubah-ubah sekarang, lepas tu sekarang menyesal pula. Okey, kerana ubah jawapan. Jangan. So nombor 8 pilih yang itulah dia. Okey? Baik. Soalan yang ke-9. Okey. Konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tercetus akibat apa? Pilih dua jawapan. Adakah kerana perkembangan intelektual? Anda tahu kan intelektual itu maknanya perkembangan ilmu dan kebijaksanaan. Apa kaitan dia dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua? Okey. Perkembangan imperialisme. Baik, untuk pelajar yang tak tahu apa itu imperialisme, imperialisme bermaksud penjajahan ke atas negara lain. Adakah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kerana imperialisme? Okey, tapi kena ingat pilih dua jawapan. Baik, kemudian okey, kita tengok perkembangan, adakah kerana perkembangan nasionalisme? Okey, maknanya perkembangan nasionalisme semangat cinta akan negara. Okey, mungkin. Dan adakah kerana perkembangan sistem pengangkutan? Apa kaitan perkembangan sistem pengangkutan dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua? Jadi, okey, kamu buang perkara-perkara yang meragukan itu dan pilihlah jawapan-jawapan yang kamu kenal pasti itulah jawapan dia. Iaitu itu dan itu. Okey. Okey, itu dan itu. So pilih jawapan dia. Okey. Soalan nombor 9 dapat Okey, good. Baik, soalan nombor 10. Penentangan di tanah air yang dikaitkan dengan kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa ialah. Okey, ini masih lagi bab yang ketiga. Penentangan di tanah air, okey, penentangan di tanah Melayu yang dikaitkan dengan kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa. Cikgu, kebangkitan Islam ni yang mana satu? Ni, kebangkitan Islam iaitu pengaruh gerakan Islah
dan juga gerakan Pan-Islamism. So, gerakan Islam dengan gerakan Pan-Islamism itu telah mencetuskan kebangkitan orang Islam di tanah Melayu menentang penjajah. So, siapakah dia? Adakah kebangkitan Tok Janggut? Atau adakah kebangkitan Dul Said? Atau kebangkitan Syarif Masahur? Dan juga kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong? Okey, kalau kita fikir balik, okey, kita pernah belajar dulu semasa sejarah tingkatan 3, kebangkitan Dul Said kerana apa? Kerana penjajahan British di Nanning. So tak mungkin berkaitan dengan Dul Said. Atau mungkin adakah kebangkitan Syarif Masahur? Syarif Masahur tu di Sarawak. Apa kaitannya? Ini di tanah air kita, di tanah Melayu pada waktu itu. So tinggallah kebangkitan Tok Janggut dan juga kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong. So yang mana satu? So bagi cikgu, jelas lagi nyata itulah jawapan dia. Iaitu, itu dia. Okey, baik. So 10 kita dah jawab. Baik, 11. Okey, kegagalan penentangan bersenjata menentang pihak British menyebabkan masyarakat meniupkan kesedaran kebangsaan. Okey, ini tanah Melayu Okey, bila kita gagal menentang secara bersenjata, maka okey, masyarakat telah meniupkan kesedaran kebangsaan melalui apa? Adakah melalui kesatuan atau melalui sekolah? Sekolah. Melalui raja-raja, atau melalui bahan bertulis. Bahan bertulis ni seperti majalah, surat khabar. Jadi yang mana satu? Kita boleh buang sekolah dan raja-raja, tak ada kaitan. Okey, so tinggallah kesatuan dengan bahan bertulis. Yang mana satu lebih baik? Kalau bagi cikgu, itulah jawapan dia. Dah tahu dah. Alright. Baik. Soalan 11 kita dah jawab. Soalan 12. Antara yang berikut, yang manakah kesan daripada peristiwa pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary? Ini berkaitan dengan Perang Dunia Pertama bab yang ketiga. Okey. Jadi adakah menyebabkan perang dingin atau perang saudara atau Perang Dunia Pertama ataupun pembentukan Pakatan Bertiga? Allah, soalan ni senang sangat. Okey. Kita ambil aja mana-mana jawapan tentang yang kita dah belajar. Yang tak belajar lagi kau jangan ambil. Yang tak pernah dengar, yang tak pernah belajar jangan ambil. Kalau ambil juga nampak sangat kau orang menembaknya. Okey. Jadi ambil yang kamu dah belajar. So nombor 12 jawapannya pastinya itu. Right. Soalan 13. Apakah tujuan BMA dihantar ke tanah Melayu pada September 1945? Ini bila BMA dah masuk bab 4. Bab 4 Okey, so tujuan BMA dihantar ke tanah Melayu adakah untuk menjadi asas sistem pentadbiran atau menguatkuasakan undang-undang atau melatih pegawai perkhidmatan awam dan juga ataukah mengembalikan kestabilan dan keamanan? Baik, kalau kita nak menilai soalan ini, kamu kena fikir balik pada September 1945. Kalau kamu fikir balik betul-betul, kekalahan Jepun adalah pada Ogos. Okey, 15 Ogos 1945. Ogos bulan 8, September bulan 9. Maknanya BMA datang pada bulan 9. Bulan 8 Jepun kalah balik. Okey, kemudian bulan 9 BMA masuk tanah Melayu. Apa dia nak buat pada waktu itu? Adakah nak menjadi asas sistem pentadbiran? Tak mungkin. Adakah menguatkuasakan undang-undang? Mungkin. Adakah melatih pegawai perkhidmatan awam? Sampai-sampai nak turun melatih. Lain macam je. Kan? Macam tak pernah dengar je kan? Dan okey, yang seterusnya mengembalikan kestabilan dan keamanan. Mungkin. Jadi, pilih mana jawapan yang kamu yakin itulah dia. Okey. Soalan 13, kamu dah jawab. Baik. Soalan 14. Apakah muslihat melaksanakan Malayan Union? Okey, British melaksanakan Malayan Union bagi menggantikan BMA di tanah Melayu. Apakah muslihat? Muslihat. So adakah untuk A, menyekat pengaruh dan campur tangan luar? Ada ke kuasa-kuasa lain yang nak masuk dan campur tangan? Tak pernah dengar pun. Adakah untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan?
Okey, adakah untuk mengurangkan kemasukan orang dagang? Ataupun untuk meningkatkan pelaburan ekonomi. So, secara basicnya kita tahu bahawa Malaya Union menjadikan tanah Melayu ini sebagai tanah jajahan. Untuk apa? So, kita tahu pilihan jawapannya adalah di antara mendapatkan sokongan penduduk tempatan dan juga meningkatkan pelaburan ekonomi. So, pilih salah satu. Yang lain tu memang luar daripada topik, tak pernah dengar pun. Kan? So 14 itu jawapan dia. Baik. 15. Malaya Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli. Kerakyatan jus soli ialah berdasarkan apa? Allahu Akbar. Ini senang sangat. Kalau tak dapat jawab, tak tahulah. Adakah kerakyatan jus soli berdasarkan bangsa? Atau berdasarkan ibu bapa? Ibu bapa? Berdasarkan tempat lahir? Mungkin. Atau berdasarkan negara asal? Okey. So 15 jawapannya adalah itu. Sebab dah jelas. Jus soli ni memang kamu kena ingat betul-betul. Senang sangat. So kita tak perlu bincangkan lama-lama. Nanti kalau bincang lama-lama nanti kamu akan ragu-ragu. Yang ini pun betul, yang ini pun betul. Akhirnya kamu tukar jawapan. Jangan. Baik. Soalan 16. Siapakah yang mengetuai pentadbiran Malaya Union? Soalan senang juga. Mengetuai pentadbiran Malaya Union, adakah Gubernur? Adakah Majlis Eksekutif? Adakah Raja-Raja Melayu? Malaya Union kan Malaya Union kan adalah berkaitan dengan penjajahan British. Kenapa pula yang ketuanya Raja-Raja Melayu? Tak mungkin. Dan adakah Majlis Perundangan? Tak tahu. Tapi rasanya tak ada pun. Jadi siapa yang ingat soalan dia, siapa yang mengetuai, yang menjadi ketua pentadbiran Malaya Union? So kita dah tahu jawapan dia. Okey. Ada yang bertanya, cikgu, soalan 15 apa jawapan dia? Jawapan dia, cikgu memang tak bagi jawapan. Cikgu suruh kamu yang pilih. Cikgu suruh kamu yang pilih. Tetapi soalan 15 ini, kerakyatan jus soli. Jus soli iaitu kita tahu kerakyatan berdasarkan daripada sini kamu boleh buang dua pilihan jawapan yang salah. Confirm lah, takkanlah berdasarkan negara asal kan, dan takkanlah berdasarkan bangsa. Jadi kamu boleh pilih jawapan kamu. Cikgu takkan bagi jawapan. Nanti last kalau kamu dah submit baru kita tengok. Right. Okey, Hafiza. Okey, baik. Okey, kepada yang belum masuk, belum dapat lagi, ini form dia. Ini form dia. Okey, kamu tak perlu buat dulu. Kamu kena follow cikgu. Okey, untuk analisa soalan-soalan dan kamu akan pilih jawapan. Okey, tapi ikut rentak cikgu ya. Tunggu sampai cikgu habis bincang tu, kemudian baru kamu tekan submit. Kita nak tengok. Okey? Baik. Soalan seterusnya. Soalan 17. Maklumat berikut berkaitan dengan anggota jawatan kuasa eksekutif yang ditubuhkan pada 1948. So, apakah tujuan jawatan kuasa tersebut dibentuk? So, jawatan kuasa ni ada 3 wakil. Wakil, pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. Mahathir, kamu dah dapat dah link ni? Belum lagi, Mahathir? Mahathir. So, sila klik pada link ni ya. Untuk klik dan akan pergi kepada Google Form ini. So kita buat sama-sama, jangan buat dulu ikut, jangan buat buat sendiri. Ikut rentak cikgu ya. Ikut nombor soalan cikgu. Okey. Baik, 17. Tujuan jawatan kuasa tersebut dibentuk. Bila jawatan kuasa eksekutif, kalau kamu tak tahu, kamu tengok ini kat mana ni Kamu tengok soalan 17 adalah selepas soalan 16 yang berkaitan Malaya Union. Bermakna kalau 16 Malaya Union bab 4, bermakna 17 jawatan kuasa eksekutif ini bab 5. Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948. Ini bab 5. So kalau bab 5, kamu tahu, dia ada jawatan kuasa eksekutif. Betul lah, bab 5. Jadi, apa tujuan jawatan kuasa ini dibentuk? Adakah untuk mengambil langkah mengurangkan kemasukan imigran?
atau menentukan bidang kuasa negeri yang perlu dikekalkan, membincangkan bentuk pentadbiran bagi menggantikan Malayan Union, atau menetapkan tarikh pilihan raya umum Persekutuan Tanah Melayu. Ini baru 1948 lah. Okay, pilihan raya umum kita tahu pada tahun 1955. Jauh lagi. Baik, Amin Mukri tanya. Baik, maksud imigran tu apa cikgu? Imigran tu maknanya pendatang. Okey, pendatang. Maknanya mengurangkan kemasukan, okey, imigran maknanya orang-orang yang pendatang daripada negara luar masuk ke Tanah Melayu. Adakah untuk mengambil langkah mengurangkan kemasukan imigran? No. Okey. Jadi itulah jawapan dia, iaitu itulah dia. Yang mana satu? Itulah dia. Cikgu takkan bagi jawapan kamu yang kena pilih. Okey. Baik. Soalan 18. Senarai berikut menunjukkan tokoh-tokoh tersebut berikut. Apakah sumbangan mereka? Haji Muhammad Sharif Omar, Datuk Hamzah Abdullah, kemudian Datuk Nik Ahmad Kamil. Apa yang dia buat? Adakah dia menyokong pembentukan? Atau adakah dia menganggotai golongan radikal? Atau adakah beliau menggubal perlembagaan? Atau dia orang wakil Raja-Raja Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif? Terlepas dia punya perkataan dalam jawatan kuasa eksekutif. So, sebenarnya terus terang cikgu cakap cikgu tahu bahawa Haji Muhammad Sharif Omar ni mungkin cikgu tak ingat. Tapi Datuk Hamzah Abdullah dengan Datuk Nik Ahmad Kamil ni kita tahu. Datuk Hamzah Abdullah daripada Selangor. Datuk Nik Ahmad Kamil daripada Kelantan. So, apakah sumbangan mereka? Adakah menyokong pembentukan? Setakat menyokong je? Tak. Adakah menganggotai golongan radikal? Golongan Melayu radikal? Ada meh? Okey. Dan adakah yang C iaitu menggubal perlembagaan? Okey. Dan adakah mereka wakil Raja-Raja Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif? So maknanya pilihan jawapan dua tu. Menggubal perlembagaan atau wakil Raja-Raja Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif. Tapi bagi cikgu jawapan dia itulah dia. Jawapan dia itulah dia. Okey. Baik. Soalan 19. Sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jawatan kuasa kerja tadi. Tokoh yang mewakili Raja-Raja Melayu ialah okey. Okey. So, okey, macam ada kaitan je soalan 19 dengan 18 tadi kan? Macam ada kaitan je. Okey. So, yang mewakili Raja-Raja Melayu, Datuk Nik Ahmad Kamil, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin, atau Haji Megat Yunus, ataupun juga Datuk On Jaafar. Okey. Kalau sekali imbas kat sini kita tahu bahawa kalau kita faham soalan 18 tadi, kita boleh jawab soalan 19. Okey. Iaitu jawapannya sudah pasti bukan Datuk On Jaafar. Sebab Datuk On Jaafar kita tahu dia mewakili dalam jawatan kuasa kerja, dia mewakili UMNO. Okey. Kemudian Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin juga mewakili UMNO. Okey. So tinggallah Datuk Nik Ahmad Kamil dan juga Haji Megat Yunus. Yang mana satu? Okey. Jadi 19 jawapan itu. Okey. Dan 20. Berikut adalah penasihat undang-undang Raja-Raja Melayu dalam jawatan kuasa kerja Persekutuan Tanah Melayu 1948. So siapakah yang mana satukah penasihat undang-undang Raja-Raja Melayu dalam jawatan kuasa kerja ini? Okey, adakah Datuk Hamzah Abdullah, atau adakah A.T. Newbold, ataupun adakah Roland Bradel, dan juga adakah Theodore Adams? Tengok dia punya soalan. Penasihat undang-undang Raja-Raja Melayu. Kalau penasihat undang Raja-Raja Melayu, kamu rasa dia perlu orang Melayu ke ataupun dia perlu orang British? Jadi kalau orang British, yang mana satu? Adakah A.T. Newbold atau Roland Bradel ataupun Theodore Adams? Yang mana satu? Pilih di antara jawapan-jawapan ini. Okey. Baik. Soalan, okey.
Cukup 20 soalan dulu. Okey. Setakat ini macam mana? Okey, boleh follow tak? Boleh follow ke tak boleh follow? Boleh boleh So, adakah kamu rasa kamu follow setiap soalan dan kamu rasa adakah ini okey? Adakah ini menarik untuk kita teruskan? Boleh Menarik tak untuk diteruskan? Okey, fun, menarik okey, jom. Alright, kita sambung dengan soalan 21. Alright, jom kita pergi kepada soalan 21. Ingat soalan-soalan kenapa cikgu buat macam ni? Kerana cikgu nak memastikan bagaimana keadaan psikologi kita bila kita jawab soalan kertas satu. Sebab peperiksaan ni psiko. Peperiksaan ni sebenarnya psiko tau. So korang kena betulkan korang punya psikologi sebenarnya. Baik, kita sambung soalan 21. Okey, 21, komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Komunisme adalah fahaman politik yang, so bila komunisme bermakna ini dah masuk bab 6. Okey, ancaman komunis di tanah Melayu. Okey, dan daruratlah itu bab 6, tingkatan 4. So, komunisme adalah fahaman politik yang, okey, pilihan nombor 20 tadi. Pilihan nombor 20 tadi. Okey, ada yang tanya, cikgu, apa pilihan nombor 20 tadi? Okey, di antara orang Melayu itu ataupun adakah yang bukan Melayu? Yang mana satu? Ini memang cikgu sengaja tak berikan jelas supaya kamu lihat benar-benar dan nilaikan yang mana satu agak-agaknya. Okey, soalan 20 ni. It's okay. Try. Okey, try. 21. Cikgu ni jahat betul lah. Bukan ada dua jawapan ke? Okey. Tak apa, pilih. Tak apa, buat dulu. Okey, buat dulu. Okey, bagus ni. Bagus ni. Okey, soalan 21. Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx. So, komunisme ialah fahaman politik yang adakah menjadikan ekonomi sebagai sandaran utama. Okey, sebagai sandaran utama. Adakah fahaman politik yang menentang penjajahan kuasa? Okey, ataupun adakah menentang raja berkuasa mutlak, ataupun adakah untuk membela rakyat yang tertindas? Okey, baik. Soalan ni sebenarnya kan, okey, cikgu perlu pilihan jawapan ni cikgu jelaskan Menjadikan ekonomi sebagai milik kerajaan. Minta maaf, dia kena tambahkan lagi Menjadikan ekonomi sebagai milik kerajaan. Okey, itu. Okey, kemudian yang B tu menentang penjajahan, penjajahan kuasa imperialisme. Maknanya kuasa penjajah. Okey, yang C menentang raja berkuasa mutlak dan D membela rakyat yang tertindas. Baik. Kalau komunisme adalah fahaman politik yang membela rakyat tertindas, mengarut sangatlah tu. Mengarut sangat. Okey, tak ada. Adakah komunisme adalah fahaman politik yang menentang raja berkuasa mutlak? Okey, macam tak pernah dengar pun. Adakah komunisme fahaman politik yang menentang penjajahan kuasa imperialisme? Okey. Mungkin ataupun fahaman politik yang A menjadikan ekonomi sebagai milik kerajaan. Sebagai milik kerajaan. Adakah itu komunis? Kalau cikgu akan pilih antara dua itulah. Antara menjadikan ekonomi sebagai milik kerajaan ataupun menentang penjajahan kuasa imperialisme. So pilih antara dua tu. Yang mana satu? Okey. Baik. Soalan 22. Terdapat dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis. Memang ada dua negara yang menyebarkan fahaman komunis di tanah Melayu. Iaitu negara mana? Adakah Indonesia? Okey, pilih dua jawapan Adakah Indonesia? Adakah Vietnam? Adakah Kemboja? Ataupun China? Cikgu bagi clue. Yang kita seingat kita lah yang datang ke tanah Melayu, kemudian yang datang ke tanah Melayu dan juga yang menyebarkan ideologi komunis di tanah Melayu ni, betul Hafizah ada keluar minggu lepas kan, soal subjektif. So yang menyebarkan ini adalah Parti Kuomintang, Parti Nanyang dan juga PKI.
So daripada situ kamu tahu daripada negara mana. Okey. Kuomintang, Parti Nanyang dan juga PKI. So kamu boleh pilih yang mana dua jawapan yang terhampir. Senang ni. Ini senang. Okey. 22 jawapannya itulah dia. Okey, pilih dua jawapan. Baik. 23. Senarai berikut merujuk dua parti. Apakah persamaan kedua parti ini? Kuomintang dan juga Parti Komunis Nanyang. Okey. Jawapan pun terputus-putus lah. Jawapan 23 semua terputus-putus. Okey. Baik. Senarai berikut merujuk dua parti. Apakah persamaan kedua parti ini? Okey. Menentang penjajahan kuasa imperialisme. 1. Menuntut kemerdekaan dalam negara. 2. Menggalakkan penubuhan menggalakkan penubuhan kesatuan sekerja. Dan okey, yang last menyebarkan pengaruh komunis. Yang mana satu? Persamaan kedua-dua parti ini. Ini sudah terang lagi bersuluh. First impression pun dah tahu dah itu jawapan dia. So sila klik jawapan dia. Tak nak cerita banyak lah. Soalan senang-senang takkan nak cerita banyak lagi kan? Kan? Jangan fikir panjang. Kan kalau fikir panjang-panjang nanti kamu tukar jawapan. Jangan. Kamu dah pilih betul-betul. Okay. So itu psikologi soalan. Pening hati Jah. Okey. Baik. Soalan 24. Mengapakah PKM tidak mendapat sambutan orang Melayu? Okey. Okey. Okey, pilihan yang pertama pun jawapan kurang lengkap. Sebenarnya menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Okey. Okey, yang B corak perjuangan tidak tetap. Okey. Kemudian C kerjasama rakyat dan kerajaan. Okey, kerajaan British lah. Dan yang D bantuan kerajaan asing. Okey, sukar diberi. So yang mana satu? Okey, PKM tak mendapat sambutan kerana tu je. Okey, kerana apa? Adakah kerana kerjasama rakyat dan kerajaan British? Ada meh? Adakah bantuan kerajaan asing sukar diberi? Apa kaitan dia dalam kes ni? Adakah kerana corak perjuangan tidak tetap ataupun tidak konsisten? Okey. Adakah menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat? Mungkin juga. So, pilih mana jawapan kenapa PKM tidak mendapat sambutan orang Melayu. Okey. Senang je ni, ini senang. Pilih antara dua tu lah. Baik. 25. Konsep kemerdekaan tanah air. Okey, yang diperjuangkan oleh Kesatuan Melayu Muda di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Allah, senang. Ibrahim Haji Yaakob. KMM. Ingat konsep kemerdekaan tanah air ni. Ini bab 7 bab 7. Konsep kemerdekaan dia iaitu apa? Dia ingin menyatukan tanah Melayu dengan Indonesia. Menjadi apa? Itulah dia. Itu konsep kemerdekaan dia. Iaitu ingin menyatukan tanah Melayu dengan Indonesia menjadi apa? Okay. Adakah menjadi merdeka? Adakah kerana konsep Melayu Raya? Atau adakah perpaduan kaum? Atau penyatuan ummah? Ini pun soalan senang, direct. Soalan direct. Tak dapat jawab juga, pening korang ni. Penyatuan ummah ke cikgu? Baik. Serita. Okey, baik. Konsep kemerdekaan tanah air ni, Kesatuan Melayu Muda ni di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob, kalau bagi cikgu lain, penyatuan ummah tak ada kaitan. Sebab kalau ada perkataan ummah, bermakna dia berkaitan dengan Islam. Kalau perjuangan PAS tu untuk penyatuan Islam, parti PAS cikgu nyokonglah untuk penyatuan ummah. Tapi KMM, apa kaitan dia dengan penyatuan ummah? Adakah untuk perpaduan kaum? Nama pun Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda. Kalau Melayu Muda, adakah untuk memperjuangkan perpaduan kaum? Macam pelik je kan? So, adakah merdeka atau adakah Melayu Raya? Ini senang, ini senang. Ini senang. Baik. So, soalan 26. Semua dah macam blank. Cikgu. Lag.
Okey, soalan 26. Siapakah pemimpin Angkatan Pemuda Insaf yang memperjuangkan idea negara merdeka dengan menekankan pemerintahan demokrasi? Ini senang. Okey. Sebab apa? Bila pemimpin Angkatan Pemuda Insaf kat situ, bermakna kamu boleh buang nama-nama yang famous seperti apa? Dato' Onn Jaafar. Halo, Dato' Onn Jaafar UMNO kot. Kan? So tak ada kaitan. Abu Bakar Al-Bakir. Abu Bakar Al-Bakir ni adalah iaitu Jemaah Islamiah ataupun kita kata JI. Okay. Jadi tak ada kaitan dengan API. So tinggallah Ahmad Bostamam dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Yang mana satu? Tapi kalau cikgu pilih yang itulah. Sebab itu memang jelas. Orang itulah dia. Orang tu dia antara Ahmad Bostamam dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey. Itu soalan 26. Mana satu agaknya ni ya? Cikgu ni main teka-teki je. Okey. Ini nak refresh your mind lah ni, nak refresh. Cikgu tahu form 4 punya memang kawan dah lupa-lupa ingat kan? Tak apa, kita refresh. Okey, 27. Laungan yang digunakan oleh Zakaria Gun dalam penulisan surat kepada ahli PKML. Okey, PKML adalah Pertubuhan Kesatuan Melayu Labuan. Okey. So Zakaria Gun, adakah dia tulis ini berkaitan dengan penyerahan Sarawak? Okey, penyerahan Sarawak. Okey, adakah berkaitan dengan hidup Melayu? Hidup Melayu bukan UMNO ke? Itu slogan hidup Melayu UMNO. Hidup biar bermaruah. Lain macam. Adakah merdeka dengan darah? Adakah hidup Melayu merdeka? Itu pun macam UMNO juga. Kan? So tinggallah dua. Hidup biar bermaruah atau merdeka dengan darah. Tapi macam ada satu pilihan jawapan tu tak pernah dengar pun. Jadi tinggallah yang itu. So pilihlah yang itu. Okey. So pilihlah yang itu. Okey. Jadi jangan stres korang jangan stres. Okey. Baik. Macam ni stres cikgu. Okey, tak apa. Kita main psikologi lagi ni. Baik. 28. Maklumat berikut adalah usaha untuk menyatukan kaum di tanah Melayu. Mengapakah usaha tersebut penting? CLC. Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum. Kenapa dia penting? Adakah CLC ni merangka perlembagaan merdeka? Jauh lagi merdeka sebenarnya. Merdeka 97. Ini Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ni tahun 1950 ni. Lama, tak ada kaitan. Adakah mereka juga yang menetapkan syarat kerakyatan? Kenapa nak menetapkan syarat kerakyatan? Okey, adakah C memupuk perpaduan kaum? Mungkin sebab dia kata Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum kan? Ataupun yang D memantapkan sistem ahli. Ada kaitan CLC dengan sistem ahli? Apa kaitan dia? Baik, so jawapannya itu. Okey, 28 adalah itu. Okey, baik. 29. Apakah rang undang-undang yang memberikan kuasa kepada majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya? Adakah A, rang undang-undang perbandaran, ataupun rang undang-undang pilihan raya, atau ordinan pilihan raya persekutuan, atau ordinan pilihan raya pihak berkuasa tempatan? Yang mana satu? Okey, tengok balik kepada soalan tu. Rang undang-undang yang memberikan kuasa kepada majlis tempatan. Kita tahu, kita dah belajar dalam tingkatan 5, majlis tempatan ni maknanya majlis perbandaran lah. Betul tak? Majlis tempatan ni majlis perbandaran. Seperti majlis perbandaran Sumanjaya, majlis perbandaran Kelang, majlis perbandaran Kajang. So ada undang-undang yang memberi kuasa kepada majlis tempatan untuk adakan pilihan raya. Yang mana satu? So kalau kita lihat, kita boleh buang yang tak ada kaitan, iaitu ordinan pilihan raya persekutuan. Kita boleh buang awal-awal tu. Apa kaitan dia majlis tempatan dengan ordinan pilihan raya persekutuan? Tak ada kena-mena. Tinggallah rang undang-undang perbandaran atau rang undang-undang pilihan raya atau ordinan pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Kalau kita lihat di sini tentang majlis tempatan, dia ada dua yang hampir, iaitu rang undang-undang perbandaran dan juga ordinan pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Tetapi yang mana satu?
Tengok balik soalan. Apakah rang undang-undang? Tengok kat situ. Okey. Baik. Kemudian 29 kita dah pilih. 30. Maklumat berikut adalah keputusan pilihan raya Majlis Perbandaran. Apakah X? Okey. UMNO MCA 9 kerusi, IMP 2 kerusi, bebas 1 kerusi. Ini Majlis Perbandaran mana ni? Adakah Georgetown, adakah KL, adakah Kuching dan juga adakah Ipoh? Yang mana satu? Okey. Okey, kalau kita tak tahu cikgu, saya tak ingat nombor-nombor ni. 9 kerusi, 2 kerusi, 1 kerusi. Yang mana satu? Baik, kamu tengok ada satu clue kat situ. Iaitu Perikatan UMNO MCA. So, Perikatan UMNO MCA mula-mula kat mana? Adakah kat Georgetown? Atau adakah kat KL? Atau adakah kat Kuching? Ataupun adakah kat Ipoh? So, kalau kita boleh buang, okey, dua yang terawal kita boleh buang iaitu apa? Kuching. Sebab Kuching tu Sarawak. Mana ada UMNO MCA di Kuching? Kan? Boleh buang tu dulu. Kemudian kita juga boleh buang Majlis Perbandaran Ipoh. Okey, Majlis Perbandaran Ipoh tinggallah Georgetown dengan KL. So yang mana satu? Tapi kalau kita tengok okey, 921 okey, rasanya kat situ. Rasanya kat mana? Rasanya kat situ. Okey. Baik. So 30 okey di antara Georgetown dengan KL. Baik. 31. Kawasan yang dipertandingkan dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur ialah kawasan dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Adakah Sentul? Pilih dua jawapan Adakah Sentul, Petaling Jaya ataupun adakah Kampung Baru ataupun Sungai Besi? Yang kelakarnya, okey, semua ini itu dalam kawasan KL juga. Tapi yang mana satu? Okey, yang paling penting kita boleh buang apa? Antara di sini kita boleh buang Sungai Besi. Apa kaitan Sungai Besi? Kan? Okey, jadi kita boleh pilih antara dua yang lain. Yang mana satu? Sentul, Petaling Jaya ataupun juga Kampung Baru. Yang mana satu? Okey. Baik. So, 31 dah kita buat. 32. Berdasarkan maklumat berikut, mengapakah keadaan tersebut berlaku? Dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, UMNO dan MCA saling bekerjasama. Kenapa diorang bekerjasama? Adakah untuk mewujudkan pertumbuhan yang mantap? Atau menjamin masa depan yang cerah? Menyokong pemberian hak kerakyatan? Atau mempunyai sumber kewangan yang kukuh? Kalau macam ni, kita tahulah jawapan dia. Okay. So, kalau bergabung akan jadi apa? Kan? Takkanlah menjamin masa depan yang cerah. Okay? Takkanlah menyokong pemberian hak kerakyatan. Apa kena-mengena dia? Kan? Jadi, so kita boleh pilih antara mewujudkan pertumbuhan yang mantap atau mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Yang mana satu? Okay. Baik, 32 yang itu. Jangan fikir panjang-panjang. Sebab apa? Fikir panjang-panjang lah selalunya salah. Okay. Baik. 33. Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum dalam usaha mendapatkan kemerdekaan. Antara pihak yang menyokong perundingan tersebut ialah siapa? Okey, pilih dua jawapan. Adakah EEC Turaisingam ataupun adakah Sir William Ivor Jennings ataupun juga Raja Chulan, ataupun Ahmad Bostamam. Okey, yang mana satu? Pihak yang menyokong perundingan untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang pastinya kita tahu bahawa apa kaitannya tentang keturunan raja di situ, iaitu Raja Chulan. Macam tak ada kena mengena je. Dan mungkin juga kamu akan mempersoalkan Sir William Ivor Jennings tu buat apa? Kan? Dia buat apa kat situ? Usaha mendapatkan kemerdekaan, dia menyokong apa dia punya position kat situ. Macam pelik je kan? Jadi pilihlah mana-mana jawapan yang kamu rasa itu terhampir. Persoalkan pilihan jawapan tu. Baik. 34.
Wakil parti perikatan yang terlibat merundingkan kemerdekaan tanah Melayu, okey, di London ialah, okey, wakil parti perikatan yang terbang tu. Ini bab yang ke 9 kan, yang terbang tu, okey, ke London. Adakah Datuk Onn Jaafar, adakah Dr. Ismail Abdul Rahman, atau adakah Datuk Abdul Razak Hussein, ataupun juga adalah Encik Abdul Aziz Abdul Majid, yang mana satu? Okey. So yang pastinya wakil parti perikatan sudah tentu pada waktu itu Datuk Onn Jaafar tak ada. Sebab Datuk Onn Jaafar dah keluar daripada parti perikatan pada waktu itu. Sudah pasti tak ada. Jadi tinggallah 3 itu. Dr. Ismail Abdul Rahman, atau Datuk Abdul Razak Hussein, atau Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Yang mana satu? Baik. So 34 kita telah menanalisa dan pilihlah antara 2 jawapan tu ya. Memang ada 2 jawapan. Baik. 35. Mengapakah rombongan tersebut bertolak ke London? Alamak. Kita pergi London untuk apa? Adakah A, merundingkan kemerdekaan? Atau membincangkan hal pilihan raya? Atau mendesak pembentukan Suruhanjaya? Atau mencadangkan pindaan perlembagaan? Ini dah tentu-tentu jawapannya yang itulah. Kan? Kalau kamu pilih jawapan lain memang pelik lah. Kan? Memang pelik. Okay. Jadi sudah tentu jawapannya yang itu. Itulah. Okay. Bagus Nash. Okay. Baik. 36. Kan? Pada 1 Januari 1996 pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut dalam perjalanan membawa semangat merdeka. Kapal tersebut berlepas dari Allah. Okey. Okey, kita tahu okey, kapal tersebut berlepas daripada Singapura, betul? Singapura. Tapi yang mana satu? Kat mana pelabuhan dia? Confirm kita boleh buang Melaka, kita boleh buang Kelang. Okey. Tinggallah Pasir Gudang dengan Tanjung Pagar. Yang mana satu? Allahu Akbar, kan? Ini kalau tak tahu ni kan, tak tahu ni tak tahulah. Cikgu ulang balik kata Nash. Itulah. Itulah. Okey, baik. So jawapan dia adalah yang itu. 36 Baik. 37. Pernyataan berikut adalah pengertian kemerdekaan oleh seorang tokoh. Siapakah tokoh tersebut? Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Adakah daripada Rashid Rida? Atau adakah Nelson Mandela? Atau adakah Mahatma Gandhi? Ataupun Syed Jamaluddin Al-Afghani? Jadi kalau kita lihat di sini, dia punya ayat setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Jadi kalau ayat ini sudah tentulah bukan daripada Syed Jamaluddin Al-Afghani, bukan. Sebab Syed Jamaluddin Al-Afghani sebenarnya adalah mementingkan apa? Perpaduan ummah. Okey, tu Syed Jamaluddin Al-Afghani. So di antara Rashid Rida, Nelson Mandela dan juga Mahatma Gandhi. Kamu rasa kalau di sini walaupun sukar, setiap komuniti hidup dalam harmoni. Ini berkait rapat dengan orang yang bercakap dari pihak negara dia. Negara yang berbilang kaum. Yang mana satu? Negara yang berbilang kaum. Yang ada lebih daripada satu kaum. Dan kita tengok balik Rashid Rida, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Rasanya yang itulah kot. Di antara 3 tu. Baik. Dan soalan 38. Menurut Tun Temenggung juga. Cikgu analisis soalan. Menurut Khatijah, itu apa? Itu begini ke ataupun itu memang ayat tu? Ayat hebatlah tu ke hebatlah ke macam mana? Okey, baik. Menurut Tun Temenggung juga anak Baring. Melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Siapakah beliau? Baik, kamu tengok di sini, Tun Temenggung juga anak Baring. Sudah tentu dia di bahagian Sabah dan Sarawak. Jadi
adakah beliau Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak? Ketua Menteri, kan? Kalau kita lihat di sini, okey, dia belum merdeka lagi, tetapi adakah dia Ketua Menteri? No. Dia belum jadi Ketua Menteri. Kita tahu Ketua Menteri Sabah Ong Yok Lin dan juga Ketua Menteri Sarawak kita tahu bukan daripada kalangan penduduk-penduduk tempatan. Ketua Menteri Sarawak adalah Datuk Abang Haji Abdillah. So bukan ni. So tinggallah pemimpin Parti Pesaka dengan pemimpin Parti UMNO. Yang mana satu? Pilih di antara dua tu. Pesaka tu apa? Okey, pertubuhan, kita tahu pertubuhan pertubuhan Sarawak, pertubuhan kebangsaan Sarawak. Dan UMNO adalah iaitu berkaitan dengan Sabah United Sabah National Organisation, UMNO. So yang mana satu? Temunggung juga ni mana? Sarawak. Yang mana satu? Okey. 39. Gambar berikut adalah bendera Jalur Gemilang yang menjadi kebanggaan bangsa negara Malaysia, mula dikibarkan dengan rasminya di Stadium Merdeka, Padang Bandar Hilir, Padang Kelab Selangor dan Istana Sultan Selangor. Ini merujuk kepada apa tahu? Bendera ini mula dikibarkan dengan rasminya pada waktu malam. Malam sebelum merdeka. Malam sebelum merdeka tu dia dikibarkan di mana? Kalau di Istana Sultan Selangor siapa nampak? Kemudian kalau dikatakan di Padang Bandar Hilir. Bandar Hilir Melaka bang. Kita tahu merdeka kita kat mana? Kat KL kan? Antara dua tu je lah. Stadium Merdeka ataupun Padang Kelab Selangor. Di antara dua. Baik. Dan soalan terakhir. Lagu Negaraku. Negaraku. Macam tu. Dicipta sebagai lagu kebangsaan negara. Lagu ini berasal daripada lagu Terang Bulan, iaitu lagu negeri mana? Johor, Perak, Kelantan dan Terengganu. Kita tahu lagu ni memang diambil daripada lagu negeri lain. Lagu negeri mana? Terang bulan dikali. Dia macam tu. Okey. Jadi sekarang pilih jawapan kamu. Dan selepas habis 40, sila submit. Okay. Sila submit sekarang. Okay. Sila submit sekarang. Negeri Singapura Tapi lagu Terang Bulan tu memang dia ni sikit. Macam ni Dia punya lirik dia kelakar. Terang bulan dikali. Betul sambung Buaya timbul, katanya lah mati. Takut nak submit je lah. Jangan percaya mulutnya lelaki. Berani sumpah tapi takut mati. Come on lah kan. Okay. Baik.